Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Segenap dimensi siswa kembali kali ini dengan membawakan paparan yang lebih memukau perhatian khas untuk anda penonton kami. Setia bersama kami untuk segmen-segmen yang lebih menarik, antaranya mengenali personaliti wartawan bersama Anisha Alia, genap 50 tahun kegemilangan dunia kewartawanan oleh Afiq Asri dan kesan pandemik COVID-19 kepada bidang pendidikan dengan Husna Syamila. Bekerja di sebalik kaca televisyen untuk memastikan semuanya berjalan lancar bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk segmen profil wartawan kali ini, kami bawakan penyunting kanan dari Bernama TV, Cik Aisyah, untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang profil beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejarah bidang penyiaran di Malaysia yang sudah bertapak hampir sedekad lama ini sememangnya meninggalkan kesan yang besar buat bidang kewartawanan khususnya. Hari ini bersama saya Nura Anisha Alia akan mengenali dengan lebih mendalam profil seorang senior editor dari Bernama TV yang sudah hampir 6 tahun berkecimpung dengan bidang kewartawanan untuk segmen profil wartawan. Nama diberi Aisyah binti Ahmad Azam atau lebih gemar digelar sebagai Kak Aisyah telah memulakan langkahnya dalam bidang ini sebagai seorang wartawan di Radio Television Malaysia RTM sebelum mendapat tawaran sebagai wartawan penyiaran di Berita Nasional Malaysia bernama. Semasa beliau di RTM, beliau telah membuat pelbagai liputan berita dari sama ada meja am dan meja jenayah. Setelah 2 tahun berkhidmat bersama RTM, beliau telah bertukar haluan dan sekarang menjadi penyunting kanan di Bernama TV. Setelah hampir 5 tahun menambah bakti di media organisasi tersebut, beliau telah mengendalikan pelbagai siaran di bawah Bernama TV. Anak jati kelahiran Perak ini mendapat pendidikan awal di SMK Konvent Taiping, kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma dalam pengurusan hotel dan pelancongan. Minat beliau yang mendalam terhadap bidang penyiaran telah mendorong beliau untuk menyambut pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang kewartawanan dengan jurusan penyiaran di UiTM Shah Alam. Apabila ditanya mengapa bidang penyiaran yang menjadi pilihan utama beliau, ini adalah jawapannya. In tourism. Kat TV, maksudnya apa yang keluar kat TV itulah kerja dia. Itulah. Okey. Lepas tu, apa nama, aku nak lah. Kena aku isi lah yang ni kan. Macam tu lah tercetusnya. Lepas tu, akak memang suka tengok TV, suka tengok movie, everything about penyiaran memang akak suka lah kan. Cara orang tu cakap, lepas tu watak dalam filem, macam-macam lah, everything dalam TV, dalam apa yang kita tengok TV tu memang akak suka. Apa semua lighting, everything lah kan. Tapi akak tak pasti tau dekat macam mana dia appear dekat TV. Itu macam my curiosity lah. Lepas tu yalah, isi borang UPU. Lepas tu dah pergi interview dulu, kena attend interview dulu. Attend interview terus dapat. Even orang lain yang kawan akak tu yang isi tu, dia tak dapat tau. Yang akak tanya dia tu, dia tak dapat, dia tak lepas interview, tapi dia lepas untuk course yang lain lah. Dia pergi course yang lain. Pelbagai cabaran dan rintangan telah hadapi oleh beliau sepanjang berada di dalam bidang penyiaran ini. Antara yang menarik perhatian saya ialah bila beliau menceritakan pengalaman beliau menyertai delegasi mantan Perdana Menteri Malaysia ke Gaza untuk bantuan kemanusiaan di sana. Orang punya tim tu pergi cakap-cakap lah dengan diorang punya bos, semua tu dapat balik, Alhamdulillah. Sampai pula dekat situ, dia macam sampai dekat border tau, betul-betul border. Dia buka je pagar tu, kita masuk dah Gaza tau. Sampai dekat border tu, kita orang stranded punya lama gila. Daripada petang sampai nak ke malam, sampai akak tertidur. Masa kat petang tu, ramai sangat orang dekat situ. Nak masuk Gaza lah. Nak masuk Gaza. Dan dia pegang kita orang punya pasport, itu simpan. Lepas tunggu tak bagi balik. Lepas tu orang driver tu dia cakap kat akak lah. Dia kata jangan buka tingkap. Sebab kat situ ada penjaja. Lepas tu ada peminta sedekah kat situ. Lepas tu ada orang tarik beg. Akak tengok lagi satu ada dia macam apa tau, kat kawasan tu dia macam kawasan kampung dan diorang ni tak ada, mungkin lah tak ada mata pencarian. So ada juga yang macam
motor ke, ada macam kutu-kutu rayau kat situ tau. Jadi bila dia nampak foreigner, dia orang macam gila-gila sikit. Jadi akak ni pun dah lemas dalam van. Akak buka terus. Dia pegang tudung, dia pegang ni, dia pegang sini, dia pegang pipi. Lepas tu aku cakap tutup tingkap. So bila tutup dia suruh buka, dia ketuk. Lelaki ni. Dan dah kat dalam kereta lah dah ketuk-ketuk tu. Apa dia? Dah akak dalam kereta dah ketuk-ketuk kalau sebab akak tutup balik tingkap. Akak tutup balik tingkap. Sebab dalam van tu tinggal perempuan je. Yang lain lelaki tu semua dah orang kata apa, pergi berurusan dekat border lah. Lepas tu dia ketuk-ketuk, kita orang tak layan. Dia ni tolak van. Kita orang dah macam ni dah. Beliau juga meninggalkan beberapa pesanan dan nasihat kepada bakal-bakal wartawan, terutama sekali pelajar UiTM yang akan mewarnai dunia kewartawanan. Okey, nasihat kita ni kena curiosity kena tinggi. Okey, ingin tahu tu. Dan lagi satu, kita kena always prepare. Persediaan tu. Lepas tu sebab itulah kena ada kekuatan minda dan fizikal semua, everything lah kena ada. Persediaan dari segi emosi, mental, fizikal semua. Sebab kalau betul kita nak jadi wartawan, kita go for it, tapi kita kena bersedia lah. Aku ni masuk bernama, tapi orang bagi aku program yang sedih. Macam mana aku nak kontrol? Orang bagi aku aku ni dapat wartawan berita di bernama, tapi orang bagi aku ditempatkan di unit jenayah misalnya. So unit jenayah ada berita kena langgar semalam, tengkok terkepak contoh. Macam mana kau nak hadapi? Macam akak pun dah mengalami semua, gembira. Akak dah pernah pertanian, akak pernah pergi sukan tu, not so sukan lah, macam program gemuk kurus. Sukan pun pernah, pertanian pun pernah, penternakan pun pernah, wartawan ekonomi pun pernah, wartawan crime pun pernah, general politik semua pernah lah setakat ni. Jadi macam-macam emosi, macam-macam kita rasai. So kalau pergi sana, contohnya lah kan, kita ni tiba-tiba je satu hari tu akan dapat Aisyah, you kena buat kapsul untuk bakal lalang punya ni lah kan, sebab kita nak PRK kat sana, so you kena buat kapsul. Pergi kat sana, pembangkang orang dah tahu kita government, tapi masa tu akak di RTM, pembangkang duk ancam keselamatan kita. Apa kita nak buat? Sekian daripada saya, Nuranisha Alia, melaporkan untuk segmen khas Profil Wartawan. Assalamualaikum dan kembali kepada host di studio. Sudah genap ulang tahun yang ke-50 bidang kewartawanan di Malaysia. Kali ini kami membawakan Encik Fahmi Rosli untuk segmen Tanya Wartawan yang akan menceritakan pengalaman pahit manis beliau sepanjang berada dalam dunia kewartawanan. Bidang kewartawanan bukanlah suatu bidang pekerjaan seperti seorang doktor, peguam maupun akaunten. Tetapi bidang ini tidak memerlukan peperiksaan yang khas untuk ditauliahkan menjadi seorang wartawan. Bersama saya, Afi Asri, hos anda dalam program Tanya Wartawan. Kini berlakunya perubahan dalam lanskap kewartawanan atau jurnalisme, di mana kita perlu seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Hal ini menyebabkan dunia kewartawanan terpaksa bergelut dan menjadikan persoalan, relevankah lagi etika jurnalisme konvensional di era dunia yang serba pantas ini? Untuk segmen kali ini, kita akan bersama dengan seorang wartawan akhbar, Fahmi Azril Rosli, untuk merungkai pengalaman beliau bersempena genapnya 50 tahun dunia kewartawanan di Malaysia. Fahmi Azril Rosli, dekat kalau nama panel saya di Berita Harian, saya letak Fahmi A. Rosli lah. Umur saya 32 tahun, memang bekas
graduan daripada UiTM Shah lah, course Mescom, major in Instructional Communication and Training lah. So diploma saya dekat College Professional Mara Indra Mahkota Pahang dalam jurusan English Communication. Selain dari bekerja sebagai wartawan di berita harian, sebelum itu saya first job saya lah sebagai wartawan di utusan paper Cosmo. Cosmo kan under utusan Ayu M. Berhad waktu tu lah. Sekarang dah media mula lah, owner yang baru. So overall pengalaman tak ada lah lama sangat lah, dalam 7 tahun. 7 tahun. So di Cosmo saya bermula sebagai wartawan meja bisnes ekonomi. Untuk pengetahuan awak, macam di Cosmo dia konten untuk bisnes ekonomi dia tak seberat paper-paper contoh utusan ke NST, DH, lain-lain lagi lah. Dia agak light sikit lah. Tapi kalau ada breaking news, kita still kena buat macam biasa lah. Memilih pekerjaan adalah sesuatu perkara yang biasa. Tetapi jika mempunyai minat yang mendalam terhadap sesuatu pekerjaan itu, akan memudahkan lagi kita untuk menceburinya. Manakah timbulnya minat untuk menjadi seorang wartawan tu? Sebenarnya saya tak minat jadi wartawan. Cuma pada waktu masa saya dah tengah praktikal kan, dah nak habis industri placement kan. Saya praktikal dekat environment idaman, sebuah syarikat pengurusan sampah lah dekat Kedah. Waktu tu dia nak habis lah. So kita jadi macam takut lah takut menganggur sebenarnya. Lepas tu minta tak dapat apa semua. Saya kerja sebagai sales promoter waktu tu dekat satu shopping complex dekat Kedah. Satu kawan saya pun mesej, Fahmi, kau cuba lah minta ni. Dia bagi Cosmo dulu, iklan Cosmo. So saya kata saya tak minat lah benda macam ni. Tak tahu kenapa. Dia kata kau jangan minat apa, kau minta sebab kau tak ada kerja. Waktu tu saya dah minta lah, jadi saya dah minta satu permohonan untuk sebagai eksekutif korporat dekat satu agensi di bawah KPD NKK, Perbadanan Nasional Berhad kat KL juga. So saya dapat interview tu. At the same time juga saya dapat interview Cosmo juga. So saya pun kena pilih lah. Saya pilih untuk pergi interview Cosmo. Dunia kini bergerak pantas seiring dengan pembangunan teknologi, termasuklah dunia kewartawanan yang kian berubah mengikuti zaman. So saya masuk memang memang orang kata apa, zaman ledakan teknologi social media memang tengah hot lah. Kalau saya nak kongsi sebelum ni adalah bos-bos ada cerita zaman diorang dulu tak ada telefon pintar, tak ada data, tak ada internet. Diorang buat story pun catat di buku. Lepas tu dah siap story diorang call. Diorang akan baca balik story diorang dekat kawan diorang akan type masuk ke dalam sistem. Call. Mungkin kalau ada yang Telegram tu boleh hantar guna Telegram lah kan. Tapi kebanyakan mereka diorang guna buat story, lepas tu diorang call kawan diorang sendiri akan type. Sambil call tu, okey hari ni sekian-sekian, kawan diorang akan type masuk dalam sistem lah. Itu dulu. Sekarang semua benda nak cepat. Satu lagi dulu, sekarang macam sekarang kita berorientasikan social media. Berita apa-apa kat social media yang viral contohnya kan, yang viral ataupun yang menjadi tumpuan, kita kena based on tu pula. Macam dulu kita cari story. So story tu mungkin jadi viral. Sekarang benda yang dah viral, kita pula buat story pasal tu. Harapan yang tinggi tidak akan kekal lama jika kita tidak mahu berusaha. Oleh itu, sentiasalah berharap demi kemajuan diri, disulami pula dengan kesungguhan hati. So saya mengharapkan budak-budak Mescom nanti at least sekarang dah boleh set up satu portal untuk kegunaan semua. Maksudnya pelajar akan datang, pelajar sekarang dan pelajar yang mungkin nanti tak ada kerja. So dia boleh fully utilize portal korang ni untuk pendapatan. Terimalah baik-baik pesanan dari yang pakar supaya tidak tersilap langkah dalam menempuh dunia yang mencabar. So saya mengharapkan
Meskom, lebih student journalism dengan broadcasting. Dan juga lain-lain boleh bersepadu lah, buat satu portal korang sendiri lah. Sekarang dah tak ada kan, sekarang tak ada lagi. Patutnya UiTM kena ke hadapan benda macam ni, sebab korang Meskom. Tak boleh lagi Meskom dulu dengan sekarang berbeza sangat. Sebab apa? Saya percaya Meskom, budak-budak Meskom ni, ilmu yang budak-budak Meskom ada sekarang pun, orang-orang jurusan lain pun ada boleh buat macam korang buat. Itulah sedikit perkongsian daripada tetamu jemputan kita. Begitu luas pengalamannya dalam dunia kewartawanan ini dan menjadikan beliau sebagai seorang wartawan yang berkredibiliti tinggi dan sangat mencintai profesionnya. Sekian saja daripada saya, Hafiz Asri, hos anda untuk segmen kali ini, dan semoga kita akan berjumpa lagi segmen akan datang dalam program Tanya Wartawan. Assalamualaikum. Sudah hampir setahun semenjak pandemik COVID-19 melanda negara, pelbagai sektor telah terjejas sepanjang tempoh tersebut. Untuk segmen kali ini, kami akan analisiskan pendapat dan pandangan tentang kesan pandemik ini ke dalam bidang pendidikan di Malaysia. Berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, ramai rakyat yang terjejas pendapatan serta ekonomi negara yang semakin di tahap yang sangat merunsingkan. Pelbagai inisiatif telah dilakukan kerajaan untuk menangani virus ini, namun kejayaan inisiatif ini masih kabur dan samar. Rakyat yang berpendapatan rendah antara yang paling terjejas dengan keadaan ini, dan tidak kurang juga para pelajar yang menduduki peperiksaan besar dan mahasiswa universiti yang turut terjejas dengan keadaan ini. Laporan bersama saya, wartawan Husna Syamila. Memandangkan pelajar sekarang belajar secara online kat rumah, so banyak kan waktu dihabiskan just duduk dekat rumah je. So cik ada buat apa-apa aktiviti lain tak untuk memenuhi masa yang terluang tu? Bagi meringankan beban ibu bapa saya telah mengisi masa lapang saya dengan buat kerja part time sebagai rider penghantar makanan. Adakah cik rasa ODN ni sebenarnya bagus sebab waktu menjadi lebih fleksibel, atau dia ODN ni dia menyebabkan kesukaran? Apa pendapat cik? Saya setuju dengan masa yang diberikan lebih fleksibel kerana ia dapat mengisi masa lapang saya dengan mencari duit tepi bagi mengharungi pandemik yang melanda negara kita ini. Apakah ragam pelajar yang perlu cik hadapi sepanjang ODL ni? Ragam pelajar biasanya bagi saya sekarang ni okey, tapi tak memuaskan sebab ketidakhadiran pelajar ke dalam ODL ni sangat susah bagi saya sebab kadang-kadang pelajar ni dia ambil kesempatan tau, dia gunakan peluang, gunakan alasan yang sama macam lain tak ada kat rumah cikgu, so saya tak dapat nak join. Sedangkan saya pun ada dapat juga aduan daripada pelajar lain. Saya tengok pelajar tu aktif je dekat media sosial lain, tapi kenapa kelas saya tak boleh masuk kan? Jadi saya macam tak boleh terima alasan dia orang. Lepas tu kadang-kadang tu tugasan yang saya beri tu mereka macam tak boleh hantar, padahal saya dah bagi tempoh masa lama sebab saya faham kita tak semuanya orang ada talian internet yang bagus. Jadi saya akan lanjutkan tempoh penghantaran, tapi diorang masih lalai jugalah, tak boleh hantar dengan tepat. Dan lagi satu, ragam pelajar yang saya nak susah nak kawal sekarang ni, masalah nak buka kamera bila belajar. Sebab biasa kalau subjek sejarah ni saya akan ajar secara face to face. So saya boleh tengok pelajar tu kadang kalau kelas mengantuk kita boleh lah tengok, boleh tegur. So saya suka kalau pelajar buka kamera, saya boleh tengok dia orang fokus ke tak, boleh tahu aktiviti apa dia orang buat. Kadang dia orang tutup kamera kita tak tahu dia orang tu fokus ke tak, kadang dia orang main handphone, biarkan saya cakap seorang. Jadi saya macam saya rasa itulah masalah pelajar setakat ni yang macam saya suka lah nak kawal. Adakah cikgu rasa ibu bapa tak ambil kisah langsung tentang anak mereka yang tak ada kelas? Bagi saya, mereka yang macam saya kan ajar pelajar sekolah menengah, jadi saya rasa macam ibu bapa pun macam tak ambil berat sangat dekat dengan pelajar ni. Sebab dia orang dah tahu anak dia orang dah besar, so of course lah anak-anak dia orang akan masuk kelas. Dia orang percaya dengan anak-anak mereka. Tapi
Diorang tak tahu anak-anak mereka kadang laptop je terbuka tapi diorang tak join pun, diorang buka benda lain. Jadi saya rasa setakat ni ibu bapa tak ambil berat sangat sebab tak ada pun ibu bapa yang mesej saya tanya macam mana keadaan anak mereka belajar secara ODL ni. Kadang-kadang saya terpaksa cari ibu bapa ke mana anak mereka pergi. Kadang saya tengok kehadiran dia selalu tak masuk. Tapi benda lain dia aktif kan. Dia macam subjek yang mereka suka dia orang yang masuk. Tapi subjek sejarah, tahulah subjek sejarah ni kan mesti dalam bosan sikit kan. Jadi saya lah terpaksa cari ibu bapa. Ibu bapa pun kadang-kadang salahkan saya juga kenapa tak mesej anak dia, kenapa mesej dia sendiri. Jadi saya dari situ saya nampak lah ibu bapa ni macam tak ambil berat. Tapi kadang bagi pendapat saya lah, kalau ibu bapa ni kena ambil berat lah terhadap pelajaran dia orang. Sebab dari situ kita boleh tahu anak-anak rasa ibu bapa hargai mereka. Jadi bila ibu bapa tak ambil berat pasal pelajaran mereka, jadi mereka pun okey tak ambil syaitan dengan pelajaran mereka. Jadi diorang lalai lah dalam pelajaran mereka. Itu je lah bagi saya. Sekolah-sekolah di seluruh Malaysia terpaksa ditutup sepanjang tempoh pemulihan. Suasana yang dulunya meriah dengan kehadiran para pelajar dan para pendidik kini bertukar menjadi suasana suram di sepanjang kawasan sekolah. Para pelajar sekolah dan mahasiswa universiti terpaksa menghadapi Open Distance Learning atau ODL untuk jangka masa yang sangat panjang. Para pendidik juga terpaksa berhadapan dengan beberapa masalah kehadiran pelajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran melalui platform yang baru. Kelajuan dan kelancaran internet pula menjadi keutamaan buat mereka sepanjang tempoh tersebut untuk memudahkan aktiviti mereka. Belajar secara online je. So, Cik ada mengalami apa-apa kesukaran tak sepanjang Cik belajar online ni? Antara kesukaran yang saya hadapi, subjek yang diajar oleh saya punya pensyarah kurang difahami. Kerana ODL dan belajar secara face to face sangat berbeza. Boleh saya nak tahu tak cikgu, apakah kesukaran yang cikgu hadapi sepanjang PKP selain daripada ODL? Selain daripada ODL ni banyak kesukaran dia. First kita boleh tahu bila PKP ni kadang tu bila lockdown baru ni kan lockdown, jadi kedai buku pun tak buka. So takkanlah kita nak beli secara online je kan. Secara online pun barang pun mahal juga, kira post lagi. Jadi sekarang saya nak dapatkan barang-barang keperluan saya, macam saya nak gunakan kertas untuk print-print semua tu. Lepas tu saya pun sekarang untuk bercuti lah. Sebab kalau pembelajaran secara fizikal, kita hujung minggu boleh rasa bercuti. Tapi bila secara belajar saya ODL ni, kerja secara work from home ni, kita rasa macam tak ada cuti. Hujung minggu pun sama kita kena buat kerja juga. Jadi saya tak ada masa nak berehat. Dan sekarang kalau PKP ni kan lama. Jadi nak pulang ke kampung susah. Kadang kita pun rasa stres juga. So kalau kita rasa stres nak juga melancur. Tapi sekarang ni tak boleh nak melancur. Jadi kita banyak lakukan aktiviti dekat rumah. Jadi bagi saya sekarang tu jejaskan saya sikit lah. Sebab kita pun nak juga tenang. Ajar anak murid bukan nak ajar stres. Bila ajar stres ni risau ilmu yang kita sampaikan tu tak kena dengan pelajar tu. Diharapkan agar rakyat sentiasa dapat mematuhi SOP dan mempraktikkan penjarakan sosial walau di mana pun anda berada supaya kita sama-sama dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan hidup kembali normal seperti sedia kala. Ingat, stay at home, stay safe. Sekian laporan daripada saya, Husna Syamila. Semoga anda memperoleh informasi dan maklumat yang bermanfaat untuk episod Segenap Dimensi Siswa kali ini. Sekian sahaja dari saya, Izzatul Nadira Razali. Semoga berjumpa lagi dalam episod akan datang.